Santai Tengah Hari Bernama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini menerusi Zone Community. Dalam Santai Tengah Hari, kita akan bersama dengan Encik Hazmi bin Isnarin yang merupakan pengarah urusan Wealthy Auto Garage dan juga Wealthy Auto Paint. Dan beliau sebenarnya merupakan alumni IKM Jasin dalam bidang Diploma Teknologi Automotif di Talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Encik Azmi, terima kasih kerana sudi bersama dengan Bernama Radio hari ini. Ya. Okey, baik. Difahamkan Encik Azmi sekarang berada di Sabah, ya? Ya, betul. Mungkin Encik Azmi boleh kongsikan, dan kita juga maklum ya, Encik Azmi sekarang ni merupakan ada satu bisnes ataupun perniagaan Wealthy Auto Garage dan juga Wealthy Auto Paint. Mungkin nak kongsikan sikit kepada semua pendengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Bernama Radio. Okay, syukur Alhamdulillah kehadrat Allah SWT kita masih dipanjangkan usia untuk bersiaran hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mara khasnya kerana memilih kami di antara ramai lagi pelajar lepasan Mara yang berjaya untuk bersiaran bersama Bernama Radio. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Hazmi bin Isnirin, berumur 30 tahun, berasal dari Kudat, Pulau Banggi Kudat, dan saya merupakan bekas pelajar IKM Jasin dalam bidang teknologi otomotif, dan kini saya menerajui 3 perniagaan, iaitu Nazres Auto Garage yang berada di Pulau Banggi Kudat, Wealthy Auto Paint, Wealthy Auto Garage yang berada di Menggata, dan Wealthy Auto Paint yang berada di Nanam. Okey, kita boleh ulang soalan tadi. Jadi macam mana boleh kongsikan sikit perniagaan yang Encik Hazmi tengah buat sekarang ni? Okey, perniagaan yang kita buat melibatkan syarikat Nazres Auto Garage yang berada di Kudat, Pulau Banggi. Ketika ini melibatkan skop perniagaan adalah baik puli, kenderaan, dan jual alat ganti. Dan melibatkan 2 jenis kenderaan, iaitu kereta dan motosikal. Untuk yang di Menggatal, kita fokus kepada baik puli kenderaan, khas kepada kereta. Tapi di bahagian Wealthy Auto Paint Inanam, kita fokus kepada baik puli badan, kenderaan dan mengecat. Dah kiranya dah ada 3 lah Encik Azmi ya, cawangan? Ya, betul. Di usia 30 tahun Encik Azmi sudah pun berada di tahap ini ya, dah mempunyai 3 cawangan Wealthy Auto Garage, Wealthy Auto Paint di daerah Sabah. Mungkin Encik Azmi nak kongsikan lah, macam mana perkara ini boleh berlaku sebenarnya? Pada awalnya bagaimana boleh terdetik nak melakukan perniagaan ini? Okey, pada awal peringkat ketika saya masih belajar sekolah menengah, di mana tempat saya tinggal, di mana Pulau Banggi tersebut memang agak terpencil. So, kenderaan yang ada di sana kalau bermasalah dari segi engine atau body part atau macam melibatkan masalah kenderaan, kita terpaksa panggil mekanik dari luar, dari tanah besar untuk masuk ke Pulau Banggi. So, itu melibatkan kos yang agak tinggi lah. Dan di sana memang kita kekurangan mekanik. So, waktu tu saya nampak potensi itulah. So, situ yang saya ketika itu memasang azam untuk jadi mekanik. Tidak pula terlintas di pikiran untuk jadi usahawan. Sekadar untuk jadi mekanik pada waktu itu. Dan kita lihat juga pencapaian Encik Azmi sekarang ni memang sangat boleh dibanggakan. Lagi-lagi mungkin masyarakat di sana mungkin melihat Encik Azmi ni seorang usahawan yang sangat berjaya lah, dan mempunyai 3 cawangan di usia yang sangat muda ya, 30 tahun saja. Dan kalau kita nak tahu juga, memang Encik Azmi ni berminat dalam bidang automotif sejak sekolah ke memang waktu masuk lepas SPM tu baru macam okey lah nak jadi mekanik? Macam mana tu Encik Azmi? Asalnya kita punya minat memang berkecimpung dalam bidang mekanik lah. Di waktu saya tingkatan 3 masuk ke tingkatan 4, saya berpindah ke sekolah teknik Kudat yang masuk dalam jurusan otomotif. So, di situ kita start mengenal dunia kenderaan dan baik puli lah. Dan selepas itu baru kita menyambung ke IKM Jasin Melaka untuk ambil bidang diploma. Macam mana tu? Macam dari Sabah lepas tu pergi ke Semenanjung untuk pilih IKM Jasin. Memang ditetapkan untuk ditempatkan di IKM Jasin ataupun bagaimana? Ya, waktu tu kita memang
daftar untuk mohon diploma di IKM Jasin. So tidak sangka pula diterima, tapi memang waktu itu kita agak first time datang Semenanjung. First time datang Semenanjung. Kita tiada kenalan. First time, so agak serba-serbi baru lah pada ketika itu. Pada tahun bila tu Encik Azmi? Saya lapor diri di IKM Jasin 2009. 2009. Jadi macam selepas daripada SPM tu, macam mana boleh tahu mengenai kursus ini ataupun diploma teknologi otomotif di IKM ni sebenarnya? Okey, selepas tamat SPM, saya bekerja di workshop biasa selama setahun dan kemudian saya berhasrat untuk menyambung pendidikan lah pada ketika itu, di mana saya cuba dapatkan info dari IKM Kota Kinabalu. So bila kita submit permohonan, saya tidak pasti macam mana saya boleh terhantar ke sana sebab saya hantar permohonan ke IKM Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kinabalu. Saya cakap bagus, terus ambil diploma otomotif. Saya cakap sebab kamu agak memberangsangkan, jadi baik lompat teruslah. So itu saya cakap okeylah, boleh kalau bergantung dari pihak Cik Lan untuk buat pertimbangan. So dorang pun transfer saya punya permohonan pendaftaran ke IKM Jasin dan IKM Jasin terima. Jadi daripada IKM Kota Kinabalu ke IKM Jasin, dan itu adalah pertama kali Cik Azmi berada di Semenanjung. Apa ketika itu mungkin keluarga macam rela hati ke menghantar anaknya ke Jasin ataupun menghalang ketika itu? Pada ketika itu sebetulnya memang dari segi keluarga tu tidak menghalang, tapi agak keberatan sedikit disebabkan kita tiada keluarga kenalan di sana. So saya satu orang pergi sana, tidak ditemani dengan ibu bapa. Saya satu orang lapor diri ke Melaka waktu itu. Pada tahun agak berat juga lah. Pada tahun 2009 ya. Berapa lama tempoh pengajian tu Encik Azmi? 3 tahun. 3 tahun. Dan selepas mungkin Cik Azmi nak kongsikan dalam tempoh 3 tahun tu apa sebenarnya yang dipelajari dalam bidang automotif tu? Adakah ianya semua teori saja ataupun banyak praktikal ataupun bagaimana Cik Azmi? Okey, pengalaman saya belajar pada waktu itu di IKM Jasin, khasnya dalam bidang diploma teknologi otomotif, kita mempelajari kesemua sistem kenderaan dari yang model lama punya kenderaan sehinggalah ke model terbaru di mana kita didedahkan dengan teknologi hybrid. Dan dari segi penggunaan peralatan di IKM Jasin pada waktu ketika itu memang agak ke depan dia punya kemudahan dari segi equipment lah, dari peralatan dia. So kita terdedah secara nyata dengan industri luar. So di sana kita belajar teori lebih kurang 40% dan amali lebih kepada 60%. So memang kita dapat absorb semua pelajaran. Kebanyakannya memang praktikal lah. 60% itu memang guna hands on activity dan senang lah untuk diaplikasi sewaktu latihan pendasarian ataupun untuk bisnes Cik Azmi sendiri. Kalau dari segi perniagaan pula bagaimana? Ada tak belajar bisnes ke sewaktu di sana? Okey, waktu di sekolah menengah saya lebih fokus kepada bekerja dalam bidang mekanik. Tapi bila sampai ke IKM Jasin, di mana silibus yang mereka tetapkan, diorang melatih pelajar jadi usahawan. Ada bonus jugalah belajar bisnes juga. Itu saya terdedah dengan dunia keusahawanan di mana semester akhir mereka wajibkan setiap pelajar untuk buat perniagaan sendiri, syarikat sendiri untuk dipraktikalkan. Di mana pada ketika itu saya memilih untuk buat car wash lah di dalam IKM, membasuh kereta lecturer. So kita praktiskan apa yang telah diajar oleh lecturer yang bahagian keusahawanan. Jadi di samping belajar bidang otomotif juga, ada juga dia buka ruang untuk pelajar-pelajar untuk buat bisnes ataupun dari segi perniagaan juga. Didedahkanlah juga dengan bidang perniagaan ini Encik Azmi. Ya, betul. Sangat menarik. Mereka lebih fokus cuba melahirkan usahawan berbanding pekerja. Apa yang saya fahamkan kehendak marah, mereka lebih melahirkan usahawan. Ya.
Dan tadi pun Cik Azmi ada kongsikan yang sewaktu di sekolahnya, sebenarnya sekolah menengah dulu, Cik Azmi juga didedahkanlah dengan bahagian-bahagian kenderaan ni dari segi mekanik dan sebagainya. Apa perbezaan sewaktu di sekolah dan di IKM sendiri? Apa perbezaan dari segi sudut pembelajarannya? Okey, kalau saya bezakan apa yang di sekolah menengah dan di IKM waktu tu, kita di sekolah menengah kita hanya terdedah kepada sistem-sistem yang biasa seperti macam sistem brake, sistem yang berada di luaran. Tapi bila kita melanjutkan pelajaran ke diploma, benda tu lebih terdedah dari segi dalaman, di mana komponen-komponen sekecil mana pun mereka akan dedahkan dari segi penggunaan fungsi dan cara bekerja. So kita lebih terdedah, so kita tahu dan kegunaan dan fungsi macam mana sesuatu komponen itu bekerja, bukan kenderaan itu saja. Jadi pembelajaran itu lebih mendalam lah. Mungkin waktu dekat sekolah menengah dulu tidak hanya basic-basic saja. Bila dah masuk IKM Jasin tu lebih pembelajarannya lebih mendalam dan juga praktikal lah kebanyakannya. Okey, menarik. Dan untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kami menerusi Zon Komuniti dalam Santai Tengah Hari hari ini, kita bersama dengan Encik Hazmi bin Isnarin yang merupakan pengarah urusan Wealthy Auto Garage dan juga Wealthy Auto Paint. Dan beliau sebenarnya merupakan alumni IKM Jasin dalam bidang Diploma Teknologi Automotif. Sangat memberi inspirasi lah Encik Hazmi ni, lagi-lagi dari segi perniagaan. Dan beliau sebenarnya dah ada 3 cawangan di Sabah. Dan kita nak tahulah macam mana dah lepas habis belajar tu, ada tak latihan perindustrian ataupun bagaimana kerjaya Encik Hazmi selepas tamat pengajian? Okey, selepas tamat pengajian saya terus berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Saya terus menubuhkan sebuah syarikat sebab saya sudah terdedah dengan ilmu keusahawanan. So agak saya nampak ruang di mana di Pulau Banggi pada ketika itu agak memerlukan kemudahan seperti workshop. Dan pada ketika itu workshop sana agak boleh dikatakan hampir memang tiada lah. Tak ada. Kita antara yang terawal, yang pertama. Terawal. So selepas itu kita dalam 3 tahun berada di dalam pasaran Pulau Banggi, kita buka cawangan baru di Menggatal lah. Ya, kita lihat ya. Terus Encik Azmi. Di Pulau Banggi tersebut saya arahkan kepada adik saya, juga merupakan lepasan IKM Jasin dalam bidang yang sama, dan dia yang akan mengurus kawasan tersebut lah. Dan saya keluar dari Pulau Banggi, saya mengurus 2 syarikat di Kota Kinabalu. Memang jadi selepas tamat je pengajian, balik pulang ke Sabah dan memulakan perniagaan ya. Encik Azmi tak ada bekerja di mana-mana syarikat sebelum berniaga. Betul. Dan kita juga lihat ya Encik Azmi, sekarang bila bercakap mengenai bidang kemahiran ataupun TVET ini sendiri, mungkin orang ramai rasa macam tak ada masa depan lah bidang ni. Apa pandangan Encik Azmi? Sebenarnya bidang TVET ataupun bidang kemahiran ni apa sebenarnya kelebihan lah nak dikatakan? Okey, dari kita memandang bidang kemahiran ni dari 2 sudut. Okey, sudut yang pertama kita tengok di mana industri sangat memerlukan pekerja-pekerja mahir dalam yang mempunyai kemahiran. Okey, dan sudut yang kedua, selain kita mempunyai kemahiran, kita boleh menjual kemahiran itu kepada pengguna lain. Dan secara tidak langsung kita boleh menhubungkan satu perniagaan dan kita menjual perkhidmatan tersebut. Itu di kacamata saya dari berdasarkan apa yang saya lalui pada ketika ini. Jadi tanggapan orang ramai mengenai bidang kemahiran TVET ni katanya tak ada masa depan lah. Sememangnya salah lah. Dan Encik Azmi pun sudah membuktikan yang beliau merupakan lepasan IKM Jasin dalam bidang teknologi otomotif, juga sekarang ni sudah berjaya, sudah berada di tahap yang tersendiri dan boleh menjadi inspirasi orang ramai sebenarnya. Dan dari sudut perniagaan ni Encik Azmi memulakan perniagaan di usia yang kira kita kata sangat muda lah. Mungkin Encik Azmi dalam bidang perniagaan ni, apa antara cabaran lah yang pernah dihadapi? Rasa macam down, rasa macam tak nak lah buat bisnes lagi lah. Macam mana tu? Ada tak pengalaman sebegitu? Ya, satu cabaran yang mungkin kita tidak dapat waktu dalam proses pengajian, di mana kita tidak didedahkan dengan dunia mengurus pekerja.
dalam dunia mengurus keuangan yang lebih dalam. So di situ saya agak kekok dalam mengurus dua isu ni. Agak berat juga lah melibatkan keuangan dan juga isu pekerja. Sebab kita kena berhadapan dengan berbagai-bagai karena, dan bila di mana kita terpaksa menghentikan perkhidmatan seseorang itu atas alasan yang di mana syarikat tidak mampu untuk cover beberapa isu. Seperti waktu kes pandemik waktu itu, kita terpaksa hentikan beberapa orang. Kita punya overhead terlalu tinggi. So di situ agak berat untuk kita hadapi situasi tersebut. Memang dalam waktu pandemik ni memang banyaklah industri yang kita lihat terkesan, dan salah satunya Encik Azmi sendiri pun mengalami perkara yang sama iaitu cabarannya dari segi pengurusan dari segi pengurusan perniagaan itu sendiri. Tapi dalam dunia perniagaan sendiri, selepas tamat pengajian ada tak Encik Azmi memang belajar bisnes saja? Ya, saya selepas tamat pengajian dan selepas 3 tahun daripada penubuhan Nazirah atau Garas, saya rasa saya kurang ilmu dari segi pengurusan. So saya belajar dengan pada ketika itu Malaysia Automotive Institute MAI, dan ketika ini mereka berpindah nama kepada MARI, di mana mereka lebih mengajar peserta mereka dalam bidang otomotif dan menjurus kepada pengurusan keuangan, merangkumi semua skop. So di situ saya dapat perbarui saya punya kemahiran dari segi mengendalikan perniagaan. Di mana kita boleh membaca setiap pergerakan transaksi setiap bulan mencapai arah tuju syarikat yang dikehendaki lah. So kita boleh baca melalui transaksi. So di situ ilmu yang mereka ajarkan untuk insan-insan yang bergelar bos lah. Kat situ ilmu sebenarnya tak terhenti lah. Ada lagi Encik Azmi masih lagi menuntut ilmu dari segi pun saya masih sedia untuk belajar. Okey. Kalau kita lihat seorang usahawan mesti ada satu prinsip lah yang kata mereka pegang untuk mengendalikan perniagaan mereka. Kalau Encik Azmi sendiri ada tak prinsip yang Encik Azmi pegang dari awal perniagaan sehinggalah sekarang ni? Okey, kalau prinsip yang saya pegang, memang saya ada satu prinsip di mana saya akan buat sesuatu tanpa kata tapi. Itu yang saya tidak suka dengan alasan. So bagi kita tak seribu daya tak seribu dalih. Itu yang saya pegang. Nak berjaya tak boleh ada alasan. Betul. Kena juga buat selagi boleh. Walaupun ada gagal turun naik, dia mesti kena buat sampai berjaya. Itu yang Encik Azmi pegang sampai sekarang. Dan kita nak tahu juga Encik Azmi pengalaman manis ataupun pahit sewaktu di IKM dulu. 3 tahun tu pengajian tu, mungkin ada pengalaman manis ataupun pengalaman pahit Encik Azmi nak kongsikan kepada pendengar. Dari segi pengalaman pahit manis tu memang banyak lah, senang dikatakan. Bukanlah salah satu daripada pelajar cemerlang pada ketika itu. Cumanya saya lebih minat kepada bidang mechanical particle, lebih kepada skill dan kurang berminat dengan teori sebetulnya. Cuma dan saya pada ketika itu agak kurang berdisiplin juga. Saya pernah kena tampar. Okey. Dan pada ketika itu saya ada pernah juga isu rambut panjang. Sampaikan rambut saya pernah kena bakar dengan lecturer. Sampai ke tahap itu. Tapi syukur juga lah lecturer yang buat macam tu sampai sekarang saya ingat sampai sekarang ya. Berterima kasih disebabkan isu macam tu, benda macam tu mereka jadikan saya insan yang berguna. Lebih berdisiplin lah sebenarnya. Sampai sekarang tak kisah dari sudut perniagaan pun mesti Encik Azmi amalkanlah apa yang Encik Azmi belajar sewaktu di IKM Jasin dulu. Kalau dari segi ni pula kan Encik Azmi dari Sabah kan datang ke Melaka, dari sudut komunikasi pula ada tak mungkin di macam mana sudut komunikasi ada masalah tak dari sudut komunikasi? Dari segi komunikasi tu agak masalah sikit lah. Dari segi bentuk slang itu agak masalah sikit. Cuma kita faham
kita dalam proses belajar di tempat orang, so kita kena perlahan-lahan serap budaya dorang. So kita perlahan-lahan coba belajar bahasa Melaka. Okey. Melaka. Okey, mungkin adalah sedikit gurauan daripada mereka tu, mungkin dari segi bahasa dan sebagainya. Mungkin jadi hiburan lah, tapi tak ambil hati sampai sekarang kan Cik Azmi? Tidak. Okey. Cik Azmi, kita nak tanya juga Cik Azmi lah kan, sebagai seorang yang sudah berjaya dalam bidang automotif ini, mungkin dari pelajar-pelajar SPM sekarang ni yang lepasan SPM dan habis belajar sekarang ni tak tahu apa yang mereka nak buat. Nak masuk bidang automotif ke, nak masuk bidang apa-apa kemahiran lah. Mungkin Cik Azmi nak bagi nasihat kepada mereka. Apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan sebenarnya? Okey, kalau saya berdasarkan saya punya pandangan, apa yang kita nampak daripada keadaan realiti sekarang. Kalau kita tengok kadar pengangguran dari segi pendidikan yang melibatkan kemahiran akal semata-mata, agak ramai kita punya graduasi yang menganggur pada ketika ini. Dan kalau kita tengok dari segi pendidikan yang melibatkan kemahiran, agak kurang juga kadar pengangguran. Mungkin ada disebabkan sikap yang memilih kurang. So bila kita tengok kadar pengangguran melibatkan kemahiran ini kurang, kerana mereka lebih bila tidak kerja, orang buat kerja sambilan, disebabkan mereka mempunyai kemahiran. So bagi saya, pendapat saya kepada pelajar lepasan SPM, cuba fikirkan ke arah mana minat kita yang melibatkan kemahiran. So bila kita dapat tangkap satu minat, so kita cuba dapatkan info berkaitan minat kita tersebut. Sekiranya ada yang jurusan yang ditawarkan dalam ditawarkan oleh TVET macam tu. So kita cuba dapatkan kemudahan tersebut. Kena kenal pastilah minat apa sebenarnya yang kita nak buat lepas belajar ni. Takkanlah nak duduk melongak je kat rumah kan. Kena tahu apa benda yang kita hala tuju lah, kita katakan. Kalau macam Cik Azmi sendiri di kita panggil Wealth Auto Garage, ada tak beri peluang kepada pelajar-pelajar ni untuk buat latihan penderasian ke bagaimana? Betul. Di Wealthy Auto Garage dan Wealthy Auto Paint kita memberi ruang kepada lepasan-lepasan pelajar kepada pelajar yang ingin membuat latihan amali di syarikat kami. Memang kita memberi peluang dan kebanyakan kita menerima pelajar daripada IKM Kota Kinabalu lah. Sebab saya mudah untuk berhubung dengan pihak IKM Kota Kinabalu disebabkan saya ada seorang lecturer yang dari IKM Jasin dan ketika ini berkhidmat di IKM Kota Kinabalu. So saya agak mudah untuk berhubung. Dan beliau banyak membantu. Di samping tu juga Encik Azmi ada juga beri peluang pekerjaan lah kepada mereka ni untuk menuntut ilmu dari segi latihan dan juga praktikal kita katakan. Waktu praktikal itu kita akan lihat sikap mereka, dan sekiranya sikap mereka menepati piawai syarikat, kita akan serap mereka masuk. Lebih mudah lah kita katakan. Mudah, sangat mudah. Kita harapkan selepas ini syarikat Encik Azmi akan semakin berkembang, makin ramai lagi lah pelajar-pelajar selepas ini akan boleh buat latihan perindustrian dan sebagainya di syarikat Encik Azmi. Dan kita nak tahulah perancangan syarikat Encik Azmi mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang dan seterusnya. Okey, sebenarnya pihak syarikat mempunyai perancangan tunggal. Kita ada 2 perancangan dan insya-Allah dalam masa terdekat kita cuba laksanakan salah satu cita syarikat yang paling besar, iaitu kita cuba masuk ke dunia bidang insurans, di mana kita membaik pulih kenderaan kemalangan. Ini salah satu cita-cita syarikat, dan yang kedua cita-cita syarikat adalah kita mahu jadi salah satu dealer Toyota. Itu hasrat terbesar syarikat, dan itu kita coba mencapai dalam setiap 10 tahun jangka masa yang kita tetapkan. InsyaAllah, kita doakan semua apa yang Encik Azmi dan juga tim sedang usahakan ni akan berjalan dengan lancar. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi kerana sudi berkongsi dengan pendengar bernama radio hari ini menerusi Zone Community. Terima kasih Encik Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Encik Hazmi bin Isnarin yang merupakan pengarah urusan Wealthy Auto Garage dan juga Wealthy Auto Paint, dan beliau merupakan alumni IKM Jasin dalam bidang
Diploma Teknologi Automotif, dan sedikit sebanyaklah perjalanan pembelajaran beliau di IKM sehinggalah sekarang ni beliau merupakan seorang usahawan automotif yang berjaya ya di Sabah, mempunyai 3 cawangan, dan itu satu perkara yang boleh dibanggakan, menjadi inspirasi lah kepada semua dan juga pendengar Bernama Radio. Dan untuk pendengar juga ya sebenarnya yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang KKTM ataupun Mara Japan Industrial Institute ataupun IKM sendiri, boleh saja layari www.tvetmara.edu.my. Baik, itu saja Zone Community untuk hari ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.